والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم ورزقنا إخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sambung kita ayyuhal walad. Kalau hak Jawi ini muka surat 31 pada kata faedah yang keempat. Hak Rumi itu tak tahulah muka surat apa lah. Kita cari tengoklah faedah yang keempat daripada nasihat ke-15. Jadi nasihat yang ke-15 ni iaitulah 8 wasiat ataupun 8 faedah daripada Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala. Jadi kita dah baca dah 3 faedah. Ni kita masuk pula faedah yang keempat. Dia kata faedah yang keempat, qala musannif rahimahullahu ta'ala, faedah yang keempat, sesungguhnya aku melihat sebahagian daripada makhluk ini. Melihat ni melihat dengan i'tibar, melihat dengan ambil pengajaran. Bukannya tengok orang ni tengok. Tengok boleh tengok lah. Macam kita tengok ni, kita tengok saja. Usah orang kita betul lah. Jadi dia tengok ni tengok ambil pelajaran ataupun pengajaran. Dia kata aku melihat sebahagian daripada makhluk ini. Ada yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu adalah terletak pada banyaknya kaum. Kaum ni dengan makna keturunan. Jadi mulia seseorang tu setengah pihak ni dengan sebab dia tu ramai. Keturunan dia tu banyak. Dia boleh jadi agung tu dengan sebab keturunan dia ramai. Ataupun kita kata keturunan dia tu keturunan elok lah. Kalau tak ramai pun elok. Keturunan tu adalah terletak pada banyaknya kaum dan pengikut, ramainya pengikut. Jadi ada yang duk sangka kata pengikut ramai itu mulia lah. Tak ramai kerja kalah kalau undi bergalah pengikut tak ramai. Hak ni tak mulia lah. Lalu ia yang menyangka tu tertipu dengan cara berfikir kemuliaan dan terletak pada banyaknya kaum dan pengikut tu. Jadi dia tertipu dengan cara fikir dia. Dan ada pula sebahagian daripada mereka makhluk ni yang menyangka bahawa kemuliaan, jadi duk sangka kata pada harta benda dan anak buah. Anak buah ramai, hak ni mulia lah. Ataupun anak ramai boleh juga. Duk sangka macam tu. Dia berasa diri dia tu mulia, orang lain lekeh. Orang lain ni tak ada pengikut macam dia. Dia ramai pengikut dia. Orang lain ni tak ada harta banyak macam dia. Dia harta banyak, lekeh orang lain. Paling mulia sekali ya. Sebab dia mampu rapah orang. Ada yang duk sangka gitu. Kemuliaan tu terletak pada
gangster seseorang lah. Nah, something seseorang tu boleh rampas dan orang, rampas orang. Tu ada yang macam tu lah, ni zaman dia macam tu. Ada orang macam ni, ada orang dia sengkar kata keagungan kemuliaan ni duduk pada banyak harta. Dia macam-macam lah, macam-macam orang, dan menzalimi mereka serta menumpahkan darah mereka. Jadi mereka orang lain tu lah. Jadi ada duk sengkar kata kemuliaan ni duduk dekat takat mana kita boleh buat zalim. Kalau kita ni paling zalim, paling mulia lagi zakat. Ada hak duk sengkar sampai tahap tu. Kalau kita ni boleh banyak bunuh orang, hak tu kita kira paling mulia lah waktu tu. Ada yang sengkar macam tu. Dan ada juga yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu berpunca daripada banyak membuang harta, dan melakukan pembaziran dan keterlaluan dalam belanja. Jadi ada orang ni, setengah orang tu dia sengkar kata apa? Nak tahu kawan tu mulia tak mulia, tengok kalau dia belanja ni boros saja, tu orang mulia tu, orang hebat ni. Banyak buang harta, banyak buat benda yang membazir, maka hak ni orang mulia. Maka semua ni dikatakan dhanunun nas, sangkaan manusia. Maka sangkaan manusia ni kebanyakannya salah. Tu duk jadi tu. Sangka manusia ni banyak dia salah. Sangka kok nu, sangka kok ni. Tapi dia kata apa? Lalu aku, ini Imam Hatim Al-Asam, dia kata apa? Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, inna akramakum indallahi atqakum. Maksudnya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala itu ialah orang yang paling tinggi takwanya. Orang yang paling mulia di sisi Allah ni orang yang paling tinggi dia punya takwa dia. Hak ni yang tepat dia. Bukannya orang yang paling banyak harta, bukan orang paling banyak pengikut, bukan orang yang paling ramai undi dia, bukan. Tapi yang paling mulia di sisi Allah ni yang paling takwa kepada Allah. Sebab apa? Sebab takwa tu wasiat daripada Allah kepada umat yang dahulu dan juga umat yang sekarang. Umat Nabi. Kalau kita tengok di dalam Quran, Allah Ta'ala kata apa? Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Demi sungguhnya telah wasiat oleh kami, telah wasiat oleh kami akan mereka yang diberi kitab daripada sebelum daripada kamu dan akan kamu juga. Umat sebelum ni pun Tuhan wasiat, umat Nabi pun Tuhan wasiat juga, umat Nabi kita pun Tuhan wasiat juga. Mana? Anittaqullah, bahawa hendak takut oleh kamu akan Allah. Hendak bertakwa oleh kamu akan Allah. Jadi orang yang bertakwa ni orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dengan takwa ni akan dapat 20 karamah ataupun kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi. Banyaklah. Jadi tapi nak sampai tahap ni dia susah tu. Jadi bila kata takwa ni secara zahirlah
ulama-ulama yang kita selalu jumpa, dia memanglah banyak yang letak takrif macam-macam bab takwa ni. Tapi yang banyaknya kita jumpa bila kata takwa apa dia? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Menjunjung perintah Allah dan meninggal larangan Allah, tu orang panggil takwa. Jadi kita buat perintah Allah, kita tinggal apa yang Allah Ta'ala larang, barulah capai kepada hakikat takwa. Ada yang buat takrif tinggal hak tak apa sebelum ada apa. Macam-macam tinggal hak tak apa, letih nak fikir dulu. Tinggal hak tak apa tu sebelum jadi apa-apa lah. Macam mana contohnya ni, jiran kita tu, kita duk pergi minta buah kat dia, buah pelang. Kali dia kata tak apalah, hang ambil lah. Hang ambil lah. Bila-bila pun kalau keluar tu hang nak ambil, hang ambil lah. Tak main minta lah, kerak-kerak. Kita pergi ambil juga. Hari tu dia kata tak apa, kita ambil. Kawan nak makan juga pelam tu, kelak-kelak pelam tak ada. Kita pergi ambil lah. Dia maki berkandang. Perempuan-perempuan tu kata tinggal tak faham. Tinggal tak faham. Tu ada yang kata takwa tu peringkat tu tinggilah. Jadi mudah kita kata apa yang disebut dalam Quran tu betul belaka. Jadi bila benar, maka hak benar ni lah yang patutnya kita ikut. Sebab tu ulama menyebut kata apa? Al-haqqu ahaqqu ay yuttaba. Bermula yang sebenar, hak betul itu ahaqqu, terlebih berhak, terlebih layak ay yuttaba, bahawa diikut akan dia. Hak patut kita ikut ni hak sebenar. Bukan hak tak apa nak bagi keyakinan tu, bukan. Di Quran patut kita ikut. Dan sengkaan-sengkaan mereka yang saya sebutkan tadi semua adalah batil. Batil ni karut. Karut belaka. Sengkaan manusia tadi yang banyak-banyak dia sebut tu batil, karut dan palsu belaka. Semua tu tak boleh nak pakai. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala ni orang yang paling takwa. Orang yang paling takwa kepada Allah. Lagi dia kata lagi, tapi orang Allah dia bukan pilih hak tu. Macam orang meminta anak dia, dia tanya apa dulu? Kerja apa? Tu lah. Dia bukan nak pilih hak paling mulia. Sebab bagi dia hak paling hebat tu hak ada harta tu, hak kerja besar. Tu orang kita lah. Dia bukan tengok semayang tak, duk pergi semayang jemaah tak, tinggal tak semayang. Tanya tu kerja apa, gaji berapa. Sebab tu yang paling mulia di sisi dia. Habis tu. Lagi dia kata lagi faedah yang kelima. Sesungguhnya aku melihat ramai orang yang saling maki-memaki. Maki-memaki, cela-mencela, pelekeh orang ni, pelekeh orang ni. Tambah zaman kita ni lagi terbuka lah. Ni terus zaman Imam Hatim Al-Asam ni lama mana dah. Zaman kita lagi sakal lah, maki dalam Facebook. Lawan maki, lawan pelekeh. Yang sonok pelekeh pula ulama-ulama yang dah tak ada dah tu. Pelekeh lagi, cela lagi ulama yang dah tak ada dah. Orang tak ada dah, baru nak pelekeh. Jadi banyak
Kadang setengah tu dia nak penaik dia punya YouTube dia. Dia buatlah reaction, dia plekeh kawan tu, plekeh kawan ni. Dia celah kawan tu, celah kawan ni. Dia seorang yang betul, orang lain semua tak betul. Nak hak tu kerja orang lah. Nak jadi bila orang jenis macam tu, dia cepatlah dapat followers tu. Pengikut tu cepat dapat lah. Hak jenis tu. Bila cepat dapat pengikut, cepatlah dapat duit. Jadi dia tengok ni zaman Hatim Al-Asam, ramai orang yang saling maki-memaki dan umpat-mengumpat. Duk mengumpat kawan ni. Mengumpat ni maksudnya kita sebut satu perkataan yang kalau orang yang dikata tu dengar, dia akan marah. Kita kata satu perkataan lah pada orang tu, dia tak dengar, tapi kalau dia dengar, dia marah. Tu orang panggil mengumpat. Ni sakan juga zaman kita ni. Jiran dia kerja mengumpat. Adik-beradik dia lagi, dia kerja mengumpat. Tak monti-monti. Semua orang tak kena. Hak kena dia seorang. Tu. Aib dia tak pernah nampak. Tu memang biasalah manusia ni, taik mata sendiri mana nak nampak. Taik mata orang dia nampak tu dia taik mata hang. Tengok mata dia pun lebih kurang taik. Jadi dia duk kerja nak mengumpat orang. Mengumpat ni dia akan makan pahala kita, dia akan menyebabkan kita ni rugi dekat akhirat nanti. Muflis. Tak apa bagi habis pahala dekat orang yang diumpat. Sebab tu orang yang diumpat ni beruntung sangat. Beruntung. Duk kerja orang bagi pahala kat dia. Sebab tu Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, ketika mana dia ni orang mai cerita kata ada orang mengumpat imam ni. Tadi saya dengar ni ada orang mengumpat. Dia kata tiang tak apa tunggu sat. Dia pergi ambil dalam buh makanan yang ada, dia kata nak hampir hantar kawan tu. Abang kata terima kasih lah bagi pahala. Nak balas banyak tak ada hak ni yang ada setalam bagi dia. Lagi sakan. Jadi tu mengumpat tu habis habis pahala kita kat akhirat. Nanya ni umpat mengumpat. Kita pergi stesen minyak, tengok kawan tu jalan herat-herat. Dia kata muka segak sayang herat pula. Dia bunyi juga tu. Sama mata tengok tu, mulut bunyi tu. Herat pula dah. Jadi ni kalau kawan tu dengar marah tak? Marah. Memanglah betul dia herat, memang betul. Tapi kalau dia dengar marah, maka ni nama dia ngumpat. Kalau tak dalam hati tak? Tu tak apa. Biasalah benda terlintas hati, hak ni dia tak boleh nak lawan. Jangan buat keluar. Bab dia pecah dalam. Lagi berak kali kot. Jangan buat keluar kat mulut lah. Lagi dia kata lagi, dan aku dapati hal ini berpunca daripada sifat hasad. Jadi yang boleh duk maki orang ni, yang boleh duk mengumpat orang ni, punca dia tu. Punca dia tu mai kat mana tu? Benih dia, asal dia, benih mana tu yang boleh timbul tumbuh benda ni. Jadi iaitulah sifat hasad ataupun kita kata dengki. Dengki itu bahasa kita kata dengki. Dengki ni apa dia? Dengki ni cita-cita nak menghilangkan nikmat orang lain. Dia tak boleh tengok orang tu dapat nikmat, tak boleh. Dia tak dapat tak apa, tapi kawan tu pun tak boleh dapat. Jadi bila dia ada penyakit tu, dengki tu, cita-cita nak menghilangkan nikmat orang tu,
kat situlah benih daripada benih tu dia akan timbul pula mengumpat orang. Nah, dia akan timbul pula nak maki kawan tu. Dah memang dalam hati dia ni tak boleh dah dengan kawan tu. Ni orang panggil hasad. Hasad ni, nah, dia makan kita punya pahala tu macam mana api makan kayu. Habis jadi abu pahala kita. Tak ada apa. Semayang turun naik, turun naik, turun naik, ada dengki kat orang, habis makan pahala kita. Bakat habis pahala kita. Ni bahaya dengki ni. Nah, dengki ni kadang dia duk jadi, kalau benda yang kerja tu kerja sama tu jadi dengki. Kerja jenis sama. Kedai makan dengan kedai makan, dekat-dekat pula tu. Geng sayur dengan geng sayur. Nah, geng jual daging dengan geng daging, geng santan dengan santan. Dia duk tengok kawan tu kedai orang penuh, kedai dia orang tak ada. Dia mai cita-cita dalam hati ni nak menghilangkan nikmat kawan tu. Dia tak buat apa lagi, cuma ada cita-cita tu baru. Hati ni terasa nak bagi hilang ni, nak buat gena, bagi hilang buang ni. Dia tak buat apa, tak hantar lagi, tak santau apa lagi. Baru mai cita-cita tu, hak tu nama dia dengki, habis pahala dia makan. Ni kena jaga sungguh lah. Sebab tu kena mengaji. Tasawuf ni fardu ain tu, takat-takat fardu ain kita kena mengaji. Lekeh-lekeh kita penawak ke, kita Bidayatul Hidayah ke, yang asas-asas tu kita kena mengaji. Kena bagi tahu penyakit hati tu macam mana. Kalau kita tak tahu lagi penyakit hati ni, takut kita ni jatuh dalam tu dalam keadaan kita tak sedar. Mati-mati tengok pahala tak ada. Faham mana orang tu duduk semayang rajin, puasa pun rajin. Ni masuk bulan Muharram ni, puasa pula, puasa sunat pula. Tengok-tengok habis gitu pahala. Jadi ni orang panggil hasad. Jadi hasad ni dia dosa lah, haram lah. Sebab dia ni seolah-olah dia tak redha dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan. Tuhan dah tentukan rezeki dia lebih pada kita. Pasal apa kita tak setuju? Benda tu Tuhan dah tentu dah. Ni orang panggil hasad. Dengki. Habis untuk dia sama-sama ni orang agama pun hak ni di antara penyakit ni. Dia tengok kelas kawan ni ramai. Kelas dia tak ada berapa orang pun. Ada kot 3 orang main mengaji. Tu pun tidur 2 orang, pekak seorang. Dia main penyakit dia geram tengok ada ustaz dengan seorang tu ramai. Dia tak boleh macam mana kena buat bagi jatuh orang ustaz ni. Dia main. Tu sama lah. Orang agama pun dia ada juga. Penyakit ni payah lari. Tapi kita kena lawan lah. Jadi dia kata berpunca daripada sifat hasad, sifat dengki dalam memiliki harta. Dia hasad ni sifat yang pertama di langit, sifat majmumah yang pertama di langit hasad. Dan yang pertama di bumi hasad juga. Yang pertama di langit berlaku dekat Iblis. Iblis ni tok guru malaikat. Tiba-tiba dia ni dah buat daripada api, hebatlah. Tok guru malaikat bukan orang biasa-biasa. Tiba-tiba Tuhan sujud dekat, Tuhan suruh sujud dekat Nabi Adam. Buat daripada tanah. Dia main dengki dah. Dia main rasa tak puas hati dah. Tu yang boleh main takabur pula lepas tu. Tapi awal tu dia dah hasad dah tu. Dia main dengki tu. Macam tu juga dekat Habil dan juga Qabil. Punca dia daripada mana? Hasad lah, dengki. Hak kawan tu Tuhan terima dia punya pemberian. Hak dia Tuhan tak terima.
Dia bagi kambing, bagi binatang ternakan yang ni lah. Jadi dalam memiliki harta, kedudukan ni, pangkat ataupun kemasyhuran. Sifat hasad ni dalam memiliki kedudukan, pangkat ataupun kemasyhuran lah. Kawan tu pangkat naik lebih pula, padahal baru kerja je. Padahal lah CJ dia tu tinggi pada kita lah. Tapi dah kita duk fikir kata kita ni yang kerja lama, patut kita yang kena naik tinggi lagi. Demai lah nak hasad lah. Atau ilmu demai. Bak ilmu pun demai ni. Nampak kawan tu lebih lagi, demai nak duk dengki. Tu bak ilmu. Dia hak ni penyakit yang payah hilang di kalangan ahli ilmu hasad. Kalau tak terjun sungguh dalam tasawuf ni, duk tak peringat sungguh pakai demai penyakit ni. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Maksudnya dia kata apa? Dan sungguhnya kamilah yang membahagikan segala sumber kehidupan mereka di atas dunia ini. Tuhan dah bahagi dah. Nahnu qasamna, kami dah bahagi dah. Kawan ni dapat lebih sikit, kawan ni kurang sikit, kawan ni lebih lagi pada kawan awal ni. Ini Tuhan dah bahagi dah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Jadi bila Tuhan sebut macam tu, kata Imam Hatim, dia kata apa? Maka aku pun faham. Aku pun faham bahawa pembahagian segala nikmat itu, ataupun kita kata menetapkan pembahagian tu, menentukan pembahagian segala nikmat itu adalah daripada Allah Ta'ala sejak daripada alam azali lagi. Alam tu tak ada tak apa. Sejak daripada azali lagi. Buat tu baru sedap. Tak boh tak apa alam ni. Jadi sejak daripada azali lagi dah, Tuhan dah tetap dah. Sebelum makhluk ada lagi, Tuhan dah tentu dah. Kawan ni dapat banyak mana, kawan ni dapat terang mana. Kawan ni boleh naik kereta apa, Velfire kan. Hak kawan ni van ya. Tak ada fire. Tu huruf N, van pun van. Tuhan tetap dah dekat tu. Kawan ni Lamborghini. Kawan ni lambung bini lah. Kereta lambung bini. Spring car. Bini melambung duk tepi. Spring car terlampau lah. Jadi apa nak abang kata, Tuhan dah tentu dah pembahagian tu sejak azali lagi. Aku faham dah, dia kata Imam Hatim Al-Asam kata aku faham dah. Oleh kerana itu, oleh sebab tu, yang kata menentukan pembahagian nikmat itu adalah daripada Allah sejak daripada azali lagi. Oleh kerana itu aku pernah hasad akan sesiapa, dan aku merasa puas, setuju sungguh hati dia dengan pembahagian yang telah dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara ubat untuk menghilangkan hasad tu, kita kena beginilah. Jadi kita kena fikir itulah. Fikir ni benda Tuhan tentu dah. Lepas tu kalau ada harta banyak pun nak kena tanya banyak dekat akhirat ni. Aku ni tak apa banyak sangat. 85 sebiji ni lah. 85 biji ni. Tak banyak nak kena tanya. Dia tu Velfire ada, Lamborghini ada. Nanti banyak nak kena tanya. Tanya banyak, hisap banyak ni azab. Jadi dia tak apa lah. Aku dekat ni lah, tak apa juga. Gitulah. Kita nak buang hasad tu. Jadi kita kena terima qada dan qadar Allah tu, kita kena bagi mesra dalam hati lah. Orang kata gitu. Bagi masak lah hati. Tang i'tiqad tu kita pegang dah. Kadang ni kita nak duk melawan juga.
Jadi kena bagi mesra eloklah hati. Ketentuan Tuhan ni dia tak berubah dah. Macam itulah. Habis hang tu. Faedah yang keenam. Satu. Nak bak cari tu memang dituntut untuk kita usaha. Dituntut untuk kita ni usahalah buat kerja. Hak tu. Bak cari dia tak ada masalah. Lagi mana dia duduk atas jalan halal. Tak ada masalah pun. Macam makan tu. Makan lah kan. Tapi pastikan betul saja jalan tu dengan syariat. Hak tu je. Cuma hati kita ni macam tu lah. Dapat ke tak dapat ni Tuhan tentu dah. Tuhan dah tetap dah. Apa teruk lah. Tak apalah, rezeki Tuhan tetap dah. Dia penyegan, dia guna hujah tu. Tu pun tak guna juga. Orang suruh mesra dalam hati sebab nak buang sifat-sifat yang tak elok tu. Tapi dia buat hujah tu untuk membetulkan penyegan dia. Hak ni pun satu penyakit juga ni. Kita usaha terang mana pun dah Tuhan tetap terang tu dah. Hak ni memang hang ni orang mana? Dia tanya apa? Jadi dia nak berkelahi. Jadi duk saling nak bermusuh-musuhan. Kerana ada suatu tujuan. Sebab apa yang nak bermusuhan tu? Sebab ada tujuan lah. Atau suatu sebab. Tujuan ataupun sebab lah. Sebab apa ni? Sebab dunia ataupun tujuan tua. Kawan ni nak jadi ketua, kawan ni pun nak jadi ketua. Lah berkelahi, berpecah, nak buat hak baru. Buat baru dia boleh jadi ketua. Lama dia tak boleh jadi ketua. Hari ni dia buat baru, dia naik jadi ketua. Macam tu lah. Dia nak berkelahi dia takkan buat baik dengan kita. Hak ni orang panggil syaitan. Dia akan cari juga jalan untuk bagi kita ni pecah. Tu setan. Daripada dulu lagi. Dulu lagi. Dia akan selamat daripada syaitan. Sebaliknya orang yang tak ikut perintah Allah dengan bahawa dia berkawan dengan syaitan, orang ni akan rugi di dunia dan juga akhirat. Adapun kerugian di dunia ni, dia ni takkan jadi hamba Allah, dia akan jadi hamba syaitan. Kerugian akan masuk neraka bersama dengan syaitan. Tu. Jadi ambillah setan tu sebagai musuh kita. Buat dia tu jadi musuh. Jangan duk ikut dia. Dia duk bisik apa pun. Kita tak payah layan. Dia tu musuh kita. Tu. Kan yang sendiri yang suruh kita ambil syaitan tu jadi musuh. Tu. Jadi macam tu lah. Adapun hak nu bak lain lah kalau kita kata orang menghina agama kita. Kita kena bangkit lah. Kita tak payahlah, dia tu manusia, kita setan ni musuh kita. Dia bangkit lah. Hang tu setan dah gaya tu. Guru dah tak boleh nak, lebih pun tak boleh. Tak pergi kena macam-macam lah. Jadi kita memang ke arah nak rosak. Tu yang timbul macam-macam. Orang hina agama lah, apalah. Daripada pendidikan kita pun dah sakan lah, teruk lah. Jadi kita selamat lah, takat mana hak boleh. Kita dakwah takat mana boleh. Siapa nak ikut, tak mau ikut sudah. Tak mau ikut sudah. Kita panggil dah mai mengaji. Nak akhir zaman nak buat apa lagi lah. Mai mengaji, bagi kemah akidah kita, tambah amalan kita. Kalau kata betul kita dan bersama keluar Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, kita dah ada dah bekal kita.
Ada setengah hopok tu dia duk kalut dengan Dajjal pula. Sembang bab Dajjal sampai tak damai yang tu. Nah, tu. Nah, Dajjal kok ni, kok nu. Nah, jadi tu tak mau juga, tak ada persediaan pun. Nah, kita kan ada fikir benda tu. Nah, fikir untuk mengaji. Kalau kita tak dan pun kita selamat dalam kubur sebab kita dah ada bekal. Nah, tapi kalau kita dan dengan masa tu, nah dalam keadaan kita duk ralik lagi lah ni, nah duk ikut dunia lah ni, nah pakai rosak lah kita. Nah, sebab tu kita buat kerja kita. Nah, mengaji, lepas tu tambah amal kita. Lepas tu kalau orang hina Islam, kita kena bangkit jugalah. Nah, kita kena bangkit, tunjuk jugalah kata kita ni tak setuju. Kena suruh tutup orang tempat bodoh tu. Yang duk tengah duk ada lah ni. Habis. Faedah yang ketujuh. Sesungguhnya aku melihat setiap orang bersungguh dan berusaha dengan sepenuh tenaga untuk mencari makan dan sumber kehidupan. Nah, cari duit. Itulah. Cari makan, cari duit. Sumber kehidupan ni duit macam tu lah. Maksudnya banyak orang ni menggunakan masa tu untuk buat perkara tu lah. Nah, di mana tak damai mengaji, kerja. Nah, kerja. Tak apalah kita buat kelas pagi pula. Pagi tak main lah. Kerja ke? Kerja juga. Pagi kerja, malam kerja, pagi, siang, malam kerja. Nah, ni zaman musannaf ni zaman hati al-Asam ni zaman bila ni? Ni waktu ni minyak 5 sen damai. Halah ni kita kata zaman lah ni lagi sekali lah orang duk pula buat kerja. Nah, dengar barang naik pula lagi dia pula buat kerja. Lah tak ada lah nak buat amal. Dan terkadang ia terpaksa mengambil yang syubhat. Kadang-kadang terpaksa ambil yang syubhat. Syubhat ni yang tak jelas halal dengan haram, tak jelas. Cuma syubhat ni ulama fiqh kita letak kata makruh, makruh. Dan yang haram, haram ni hak jelas kata haram lah. Nah, contoh dia sanggup nak tipu orang. Nah, jadi scammer. Nak duit punya pasal. Nah, dia tipu orang. Apa cakap tipu? Tengoklah dah kalau kita lah ni dalam kuliah kan kata tak duk pula hantar dalam kuliah tu. Kalau kita buat live kuliah tu, adalah minta duit pampers anak lah, nak duit nak beli gas lah waktu tu juga. Yang dia duk tengok internet boleh pula lah. Ya awak tak pergi buat kerja. Nah, macam-macam passion lah zaman lah ni. Nah, kadang geruk-geruk. Nah, geruk-geruk WhatsApp tu, kena jaga orang tu. Kadang scammer kalau dia masuk, dia ambil habis nombor tu. Macam pondok kita ni kena itu. Nah, orang scammer buat korban. Kawan tu sampai turun main pondok. Nak main tambah duit lagi. Rupanya lah tak daftar pun korban dengan pondok. Ada orang scammer dalam tu. Nah, dalam geruk tu dia tu kutik pakai nama pondok. Allah. Nak cari duit punya pasal sanggup tipu orang. Sanggup tipu, sanggup curi hak orang. Kadang-kadang sampai tahap tu. Ia terpaksa menjual harga dirinya dan air mukanya. Bila jatuh dalam benda haram, maka hak tu dikira jatuh dia punya ayat muka dia. Begitulah. Terpaksa je harga diri. Tak orang perempuan lah. Apa benda yang mereka tak buat. Tiap-tiap malam mereka live. Mereka tunjuk habis. Hak nu, hak ni. Hak tengok pun game perempuan lah. Game perempuan nak tengok. Lepas tu tengok laki kawan tu rajin sikit, dia kata kat tok laki dia pula. Tengok tu laki orang tu basuh pinggan rajin. Ni abang ni
Jangan duk harap dah. Dia kata pula. Kata kat tok lelaki sendiri pula. Nah, tengok. Nak rosak sungguh lah ni. Nah, jadi sanggup buang harga diri, tak tahu malu dah. Tergedik-gedik depan kamera. Nah, jadi gitu. Nak tarik dia punya pengikut tu, dia kena buat perangai tak senonoh ni. Dia tak boleh kalau sembang baik apa semua ni, orang tak boleh ikut ni tu. Nah, dia buat perangai tak tahu malu dia. Tu kata sanggup jual harga diri dia. Maruah dia habis. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Maksudnya, dan tidak ada daripada suatu yang melata di atas muka bumi ini kecuali rezekinya telah dijamin oleh Allah. Ingat ayat ni. Rezeki kita ni Tuhan dah jamin dah, tak payah takut. Ni menunjukkan rezeki ni benda yang dijamin. Hak tak dijamin lagi amalan kita ni. Tapi bab rezeki Tuhan dah jamin dah, ada lah. Takat mana tu memang dah ada lah. Rezeki kita. Orang gila pun makan. Tak mampu pun orang gila. Ada orang gila mampu dengan sebab dia kelaparan. Tak ada. Padahal kerja apa hal tak buat. Tapi boleh makan. Elok. Lagi hadut melata kat muka bumi ni, Tuhan dah janji dah rezeki. Jadi benda hak Tuhan jamin, tak payah nak fikir sangat. Hak nak kena fikir tu benda hak Tuhan suruh. Kita buat ke tak buat benda tu. Hak tu yang kita nak kena fikir. Benda hak Tuhan larang, kita buat ke kita tinggal benda hak Tuhan larang ni. Hak tu yang kita kena fikir lebih. Fikir hak jamin tak habis. Jadi dia kata, maka aku pun mengetahui bahawasanya rezekiku di tangan Allah. Ni kekuasaan Allah, di dalam kekuasaan Allah, dan telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Lalu aku hanya sibuk mengerjakan ibadah kepadanya, kepada Allah. Sebab apa? Sebab ibadah tu tak dijamin. Rezeki tu dijamin. Ibadah tak dijamin, tetapi dituntut. Tu ibadah. Ibadah ni dituntut untuk kita buat. Maka sibukkan dengan benda yang dituntut, bukan sibuk dengan benda yang dijamin. Sampai benda yang dituntut tak ada nak buat. Betul. Bukan tak lagi kerja, tapi bagi masa sama untuk kita ni dengan Allah. Kadang dia kata, dia hak ni sembang pandai, dia kata kita kena dunia pun kena juga. Ada gitu lah. Tak kira sama dunia hak kita guna dengan hak akhirat kita guna tu banyak ke hala mana. Banyaknya ke hala dunia aja. Akhirat ni kurang sungguh. Kadang-kadang sampai tak ada nak fikir bab akhirat ni. Padahal hak nak kekal dia akhirat, bukan dunia ni. Dunia tempat kita nak tinggal lah. Ini terlupa. Jadi gitulah. Kita kena seimbang. Ni seimbang tu. Seimbang betul kan seimbang lah. Kalau seimbang sungguh kita boleh terima lah. Ni pasal tak seimbang langsung ni. Selalu geng kati je cakap tu. Mereka kan seimbang tu. Habis. Dan aku putuskan segala harapanku dengan selain daripadanya. Selain daripada ibadah. Dia putuskan harapanku. Jadi dia hanya tumpu kepada ibadah. Habis hang tu. Faedah yang ke-8, wallahu a'lam. Tak apa kan.